Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an asatizatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wa ahsanil aqwal fa innahu la yahdina ilayhima siwak wa qina Allahumma sayyi'al a'mal wa sayyi'an nawaya fa innahu la yaqina minhuma siwak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Terima kasih saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, seterusnya pencinta-pencinta Al-Quran yang berusaha untuk memahami Al-Quran. Alhamdulillah dapat kita bertemu dalam episod yang seterusnya dan kita sedang berada di kisah yang terakhir dari kisah-kisah yang dikemukakan dalam suratul Kahfi. Kisah ini maksudkan, wahai para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bermula dari ayat 83, kalau kita lihat sampai ke ayat yang ke-100, ayat yang ke-99 menceritakan tentang kisah Zulkarnain yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah yang dikemukakan ini merupakan kisah-kisah yang benar, yang mana Allah Subhanahu wa taala firman pada surah Yusuf, dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami membawakan kepadamu wahai Muhammad dan kepada umatmu kisah yang paling indah, yang paling elok dari Al-Quran Al-Karim. Berkata almarhum Dr. Najib Al-Kailani dalam kitabnya Al-Adab Al-Syar'i, Al-Adab Al-Islami, sastra Islam, menceritakan pendekatan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim adalah pendekatan penceritaan. Kerana penceritaan ini dapat membawa seorang manusia menyelinap dalam fikirannya, menerobos berbagai-bagai benteng yang tidak dapat difikirkan olehnya, melainkan bila dikemukakan dalam bentuk penceritaan. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita telah lihat pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama mufassirin tentang Zulkarnain ini. Ada di kalangan yang tersilap yang mengatakan bahawa Zulkarnain ini merupakan Alexander the Great. Apakah perkara ini benar? Yang jelasnya Alexander the Great ini merupakan seorang yang telah pun meninggal dunia dalam keadaan melakukan isyrak, merupakan seorang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan telah kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh sejarawan muslim, bagaimana beliau mengatakan sebenarnya ni Syekh Muhammad Ramadan Yusuf dalam kitabnya Zulkarnain A'lam Al-Qasas Al-Qur'ani, min A'lam Al-Qasas Al-Qur'ani, beliau mengatakan bila kita lihat sifat-sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Zulkarnain ini, kita akan melihat sekurang-kurangnya ada 9 sifat yang istimewa, yang mana 9 sifat ini tidak ada pada Alexander the Great dan tidak ada pula pada orang-orang selain daripadanya. Iaitu yang pertama, innahu kana malikan salihan adilan, dia merupakan seorang raja yang salih, yang adil. Yang kedua, innahu kana mulhaman minallah, dia ini mendapat ilham dari Allah. Ini telah kita bayangkan, kita bincangkan melalui ilmu laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dalam kisah episod lepas, pertemuan di antara Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Yang ketiga, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mengikut kajian yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur dalam kitabnya, kelebihan yang ada pada beliau, an mulkahu syamala aqtaran syasi'ah, anna mulkahu, ini kerajaannya menguasai ataupun apa yang istilah mengandungi di bawahnya banyak negara-negara dari timur ke barat. Yang keempat, annahu balagha fi futuhihi min jihatil maghrib makanan kana majhulan wa huwa ainun hami'ah, dia ni
telah meluaskan empire tauhid ini dari sebelah barat, di tempat yang tidak diketahui oleh kita, di tempat yang tanahnya warna kehitaman, berlumpur hitam, menerusi ayat yang ke-86. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga bila dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyeksa atau kamu boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini Ainun Hami'ah akan kita bincangkan selepas ini. Tanah yang melumpur hitam. Mengapalah Quran menceritakan dari sudut geografi, dari sudut saintifiknya, mendakwa sebaliknya. Bagaimana pula matahari boleh terbenam dalam lumpur yang hitam? Ini adalah perkara yang keempat. Fakta tentang Zulkarnain disebut oleh Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Yang kelima, kalau kita lihat kelebihan yang ada pada Zulkarnain yang tidak menepati, melainkan kepada seorang manusia yang salih, kerana dia telah pun sampai ke negara, ke tempat Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dijelaskan oleh Syekh Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya Aisarut Tafasir, merupakan antara keturunan Yafith bin Nuh, dari keturunan anak Nabi Nuh yang melakukan kerosakan di muka bumi, menganiaya orang-orang lain, dan rupa parasnya yang begitu tidak senonoh, rupanya yang tidak menarik sama sekali, yang hodoh dan melakukan kejahatan kepada orang lain. Ini insya-Allah kita akan bincangkan, juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain. Jadi kelebihan yang ada pada Zulkarnain ini telah meluaskan empayar dari timur, di tempat matahari terbenam dan tanah yang hitam sifatnya, membawa ke timur tempat Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keenam, ciri-ciri yang ada pada Zulkarnain ini yang tidak ada pada Alexander the Great, Alexander yang agung, Iskandar yang agung, iaitu yang keenam, dia ini telah membina saddan yahulu baina Ya'juj wa Ma'juj wa baina qaumin akharin. Dia telah membina satu hajiz, satu sad, satu tembok yang besar yang menghalang kemasukan Ya'juj dan Ma'juj melakukan kejahatan kepada orang lain, melakukan kerosakan kepada orang lain, menganiaya orang lain. Ini tidak pernah dilakukan oleh Iskandar yang agung. Yang ketujuh, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, anna Ya'juj wa Ma'juj haula'i kanu a'ithin fil ard fasadan wa annahum kanu yusiduna bilada qaumin walin lidhalik lihadzal mulk. Ini Ya'juj dan Ma'juj hidup pada, bertemu, kehidupannya hidup pada sezaman, contemporary dengan Zulkarnain. Dan Zulkarnain yang telah pun menggunakan kehebatan, ketenteraannya, kekuatannya untuk membina satu tempat yang memisahkan di antara Ya'juj dan Ma'juj ini daripada menganiaya orang lain, menindas orang lain yang lemah, manusia yang lemah. Yang ke-8, kelebihan yang ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Zulkarnain ini, kata Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, beliau ini annahu kana ma'ahu qaumun ahlu sina'a mutqina fil hadid wal bina. Ini Zulkarnain ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sedang kita fokuskan, mempunyai bala tentera yang mana di kalangan mereka yang hadir ini merupakan orang-orang yang berkeahlian. Ini expertise punya orang yang skillful, orang-orang yang bijak, yang mahir dari sudut mengadunkan besi sebagai contohnya, membuat binaan construction yang hebat-hebat, dan terbukti pada binaan sad yang akan kita lihat menerusi ayat-ayat berikutnya. Dan yang ke-9, satu kelebihan yang ada pada Zulkarnain ini, kalau kita lihat bahawa anna khabarahu khafiyun daqiqun la ya'lamuhu ila al-ahbar ilman ijmaliyan kama dalla alaihi sababun nuzul. Ini Zulkarnain yang Allah SWT kemukakan kisahnya dalam Al-Quran. Kisahnya tidak diketahui, tidak dijelaskan terperinci oleh Al-Quran, dan tidak pula disebut secara panjang lebar oleh Taurat. Berbeza dengan Iskandar yang agung ataupun Alexander the Great ini, yang mana kisahnya makruf, semua orang tahu dengan kejahatan yang dilakukan dan kematiannya dalam pengabdian diri kepada berhala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, memadailah untuk kita mengatakan pandangan yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama mufassirin, antaranya Ibn Ashur sendiri, antaranya Ibn Kathir, antaranya Said Qutb dalam tafsirnya, dan disebut juga oleh Syekh Muhammad Quraish Shihab, seorang ulama yang menterjemah Al-Quran, mentafsirkannya di Indonesia, mengatakan memadailah untuk kita mengatakan apa yang disebut lam yatajawaz al-Quran dhikra hadha ar-rajul bi akthar min laqabihi al-mushtahar bihi
إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه لأن ذلك من شؤون أهل التاريخ والقصص وليس من أغراض القرآن فكان منه الاقتصار على ما يفيد الأمة من هذه القصة عبرة حكمية أو خلقية فلذلك قال تعالى سأتلو عليكم منه ذكرى. Kalau kita lihat pendekatan yang Quran bawa ini merupakan satu prinsip yang jelas yang pernah kita bincangkan sebelum ini, bahawa Quran ini bukannya kitab sejarah para pendengar sekalian. Kalau dia merupakan kitab sejarah, tentulah dia mengandungi muka surat yang cukup banyak dan membebankan untuk orang bacanya. Yang penting, tugas Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kitab hidayah. Kitab yang kita lihat pada hujung surah Asy-Syura, Allah SWT menyatakan hakikat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Allah SWT menjelaskan cukup terang bahawa hakikat Quran ini dia membawa manusia kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, memandu mereka kepada ketakwaan, kepada petunjuk Allah. Bukannya untuk dibawakan kisah-kisah dengan lanjut perbincangannya untuk kita bincangkan pada tahun bila, siapakah namanya. Ini bukan prinsip Quran. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan kita mengetahui pun dan tidak mengetahui pun sama. Perlu apa kita tahu nama-nama Ashabul Kahfi sebagai contoh yang pernah kita bincangkan sebelum ini? Apakah kita menamakan anak kita dengan nama Ashabul Kahfi, salah seorang daripada mereka? Nama itu lebih baik daripada nama sahabat-sahabat Nabi yang Nabi puji, 10 orang yang ahli syurga contohnya, ataupun nama 25 orang Nabi dan Rasul. Apakah itu yang kita hendak? Jadi dalam pelajaran Al-Quran ini memadai kita mengatakan apa yang Allah sebutkan ini semuanya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat. Kami tak nak cerita panjang lebar. Telah kita bincangkan perkara ini melalui diskusi yang Allah SWT kemukakan pada awal surah Ali Imran, yang mana Allah menurunkan di sana hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada di kalangan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini muhkam, sifatnya jelas. Ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni tak perlulah kita perincikan, bincang ke panjang lebar nak menampakkan siapa yang lebih alim contohnya. Yang kita bertanya guru, seseorang guru yang tidak tahu kita anggap jahil. Sebenarnya perkara ini bukannya asas dalam message yang dikemukakan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi memadailah untuk kita berpegang dengan pandangan jumhur ulama mufassirin, bahkan ijma' mereka, untuk mengatakan Quran ni bukannya kitab sejarah, tetapi dia kitab hidayah, nak membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada petunjuknya, tidak lebih dari itu. Adapun kerja-kerja untuk mendetailkannya, membahaskannya, bilakah berlakunya, siapakah nama individunya, ia merupakan bahan-bahan sejarah yang perlu dibincangkan oleh sejarawan, dikaji oleh mereka. Yang penting kita meyakini segala yang Quran khabarkan adalah benar. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu hakikat yang penting. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sa'atlu alaikum minhu dzikra. Kami akan bawakan Quran ini sebagai peringatan kepadamu. Kenapa Allah SWT tak sebut di sini sebagai contohnya sa'atlu alaikum minhu bayana? Kami nak ceritakan kepada kamu terperinci. Tidak. Quran ini sebagai satu tazkirah, nak bawakan kepada kita. Allah SWT menggunakan perkataan zikra, peringatan. Dia bukannya nak jelaskan panjang lebar. Seterusnya kita dapat lihat bila Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan di sini, dia merupakan satu surah, satu gambaran kehidupan seorang manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala puji. Ada satu pandangan yang pelik dalam kes berkaitan dengan Zulkarnain ini. Seorang ulama mufassir menjelaskan bahawa Zulkarnain dimasukkan sini, ditarjihkan pandangan sebenarnya bukannya Alexander the Great, bukannya Cyrus, C-Y-R-U-S, seorang panglima yang terkenal dari Persian, dari Parsi lama. Ini satu zaman sebelum daripada Nabi Isa AS yang berkuasa, dan dia merupakan seorang raja yang adil. Wallahu alam. Kata Syekh Muhammad Ramadan Yusuf, aku mentarjihkan Cyrus the Great ini merupakan Zulkarnain yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran kisahnya itu. Ada satu pandangan yang pelik, dan mudah-mudahan ulama yang memberikan pandangan demikian diampunkan kesilapannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan falladhi yadhhar li anna Dzulqarnain kana malikan min muluki as-Sin li wujuhin. Ini seorang ulama mufassir. Dia macam mana dia boleh tersilap? Wallahu a'lam. Ini kesilapan merupakan satu sifat manusia. Tidak ada manusia yang maksum.
Pandangannya kita betulkan sama-sama berdasarkan kepada pandangan ulama mufassirin yang lain. Beliau mengatakan, aku melihat bahawa sebenarnya Zulkarnain dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah ini, beliau merupakan raja Cina, seorang raja daripada raja-raja Cina. Hujahnya yang pertama, anna bilad as-Sin ishtuhira ahluha mundzul qidam bi annahum ahlu tadbirin wa sana'i'. Aku melihat orang-orang Cina ini terkemuka dari zaman dahulu lagi. Mereka merupakan orang-orang yang bijak, yang expert dalam bidang penciptaan, construction, dari zaman dahulu lagi. Ini hujah boleh pakai. Yang kedua, anna mu'dha mulukihim kanu ahla adlin wa tadbirin lil mamlakah. Kebanyakan raja-raja Cina ini merupakan orang yang terkenal dengan sifat keadilan dan pemerintahan yang bijak terhadap kerajaan mereka. Ini wallahu alam. Raja negara Cina pada hari ini ramai orang tidak setuju. Yang ketiga, as-salith anna min simatihim tatwilu sya'ri ru'usihim wa ja'liha fi dhafirataini fayadhhar wajhu ta'rifihi bidzil qarnain. Aku melihat yang tepatnya Zulkarnain dimaksudkan di sini adalah orang-orang Cina juga, kerana hujah yang ketiga, mereka ni memanjangkan rambut. Orang Cina ni zaman dahulu mereka bertocang, punya tocang yang panjang, ada 2 tocang. Jadi ini menepati apa yang Allah SWT sebut tentang Zulkarnain. Zulkarnain telah kita lihat pandangan Ibn Hajar menunjuk kepada Qarnun ini juga adalah dhafira, maknanya tocang. Yang keempat, beliau mengatakan anna Sudan wa radman aziman la yu'raf lahu nadhirun fil alam huwa mawjud baina bilad as-Sin wa bilad al-Mughul wa huwa al-mashhur fi kutub al-jawrafiyah wa tarikh bisuri al-a'zam wa sayarid wasfuhu. Dan beliau mengatakan bahawa hujah aku yang keempat untuk mengatakan binaan ini adalah binaan dibina oleh Raja Cina. Dan terbukti pada hari ini tembok yang dimaksudkan oleh Allah SWT ni tembok besar Cina, yang mana memisahkan di antara orang-orang Cina dengan orang-orang Mongol. Orang Mongol dahulu merupakan satu kerajaan yang ganas, yang sifatnya kejam kepada orang lain. Barangkali betul hujah ini. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ini 1, 2, 3, 4. Dia subjektif. Boleh kita pakai, boleh kita terima nampak gaya ini. Yang kelima, beliau mengatakan bahawa ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang raja yang adil. Mungkin ajaran Confucius yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agaknya. Kerana Confucius ini, apa kita nak sebut, dia lain sedikit daripada Buddhisme. Dia mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Ini hujah yang kelima ni tak boleh pakai sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bagaimana ulama-ulama Islam mempertahankan untuk mengatakan bahawa tiada cara hidup yang diiktiraf oleh Allah SWT melainkan Islam. Dan ternyata dalam ajaran Confucius itu sendiri merupakan ajaran yang bercanggah dengan Islam, memuja kepada perkara-perkara yang tidak nampak, yang tidak berpegang kepada bumi yang nyata. InsyaAllah perkara ini akan kita lihat lanjut dalam pandangan yang dikemukakan ulama mufassirin yang lain, memberi rad, menolak pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Ashur dan tafsirnya. Maka ini satu kesilapan. Seorang manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan, dan sebaik-baik seorang yang silap itu kembali kepada Allah SWT, kembali kepada kebenaran semula. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.